Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Noraini dan juga rakan-rakan sekalian. Memperkenalkan saya Nonazia binti Yusof, AIL 190029. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan soalan tutorial sejarah kesihatan yang bertajuk Maktab Perubatan Raja Edward memainkan peranan yang penting dalam pendidikan perubatan di Malaysia. Berdasarkan penyataan tersebut, bincangkan perkembangan maktab ini di antara tahun 1905 sehingga tahun 1940. Okey, pengenalan. Maktab Perubatan Raja Edward atau nama asalnya Sekolah Negeri-Negeri Selat dan Sekolah Negeri-Negeri Melayu Bersekutu telah ditubuhkan pada tahun 1905. Ia merupakan pusat pengajian tinggi yang pertama dibuka di Tanah Melayu. Penubuhan maktab ini juga adalah disebabkan timbulnya isu kekurangan pembantu perubatan di Singapura dan juga di Pulau Pinang pada tahun 1890. Ia ditubuhkan selepas mendapat persetujuan dari ahli Lembaga Pendidikan Tanah Melayu untuk menubuhkan untuk menubuhkan maktab perubatan tinggi di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, pada awalnya hasrat untuk menubuhkan maktab perubatan di Tanah Melayu ini tidak mendapat persetujuan ramai, terutamanya dari pihak British. Terutamanya daripada pihak British. Pendidikan perubatan di Tanah Melayu ini mula berkembang di Pulau Pinang di penghujung abad ke-18. Pada awalnya, perkhidmatan perubatan di Tanah Melayu ini dipelopori oleh kaki tangan tentera, yang mana pada ketika itu terdapat doktor tentera ataupun army surgeon di Pulau Pinang semasa di bawah pemerintahan SHTI, dan pada masa itu juga di Tanah Melayu tiada satu bentuk perkhidmatan awam pun yang wujud. Sebelum tertubuhnya Maktab Perubatan Raja Edward ini, terdapat 4 skim latihan kaki tangan perubatan di negeri-negeri Selat dijalankan, iaitu dua skim perubatan telah dijalankan semasa negeri-negeri Selat ditadbir oleh SHTI, dan 2 skim lagi semasa di bawah pentadbiran pejabat tanah jajahan. Walau bagaimanapun, skim-skim yang dijalankan di Tanah Melayu ini gagal kerana tidak mendapat sambutan dan tawaran gaji yang diberikan terlalu rendah. Arah penubuhan maktab. Semasa skim 4 dijalankan, Dr. Simon ada mengajukan memorandum yang bertarikh 16 September 1889 yang bertajuk Memorandum as to Foundation of a Medical School for the Straits Settlement in Singapore. Namun, skim ini juga gagal disebabkan pesertanya mempunyai masalah kesihatan. Walau bagaimanapun, selepas itu, idea yang dicetuskan oleh Dr. Simon ini kembali cerah apabila isu pendidikan perubatan dan penubuhan sekolah ini telah mendapat perhatian dari sebuah suruhanjaya, yang mana suruhanjaya ini yang dilantik oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat pada tahun 1902, yang berhubung dengan sistem pendidikan Inggeris di negeri-negeri Selat. Selepas itu, sebuah petisyen pada 8 September 1904 telah dihantar kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat, iaitu John Anderson, yang ditandatangani oleh Tan Ji Kim dan others. Petisyen tersebut telah dibalas oleh pemangku setiausaha koloni, yang mana telah menimbulkan isu pendanaan, yang mana pengiraannya menunjukkan sebanyak 84,200 diperlukan
untuk merangkumi aspek bangunan, kelengkapan, kaki tangan, penyelenggaraan, beasiswa dan elang pelajar. Kompetisi ini juga menjadikan pejabat pelindung orang Cina di Singapura sebagai pusat penggerak kepada usaha pengumpulan wang. Dalam masa yang singkat, sebanyak 85,000 telah berjaya dikumpul. Seterusnya, pada 16 Jun 1905, rang undang-undang telah dibaca untuk kali pertama dalam Majlis Persidangan Negeri-Negeri Selat, iaitu District Medical School Ordinance 1905. Pada 30 Jun 1905, rang undang-undang yang sama telah dibaca buat kali kedua. Seterusnya pada 14 Julai 1905, rang undang-undang telah diluluskan dan menjadi sebuah ordinan baru. Maka bermula dari situ tertubuhnya sekolah perubatan pertama di Tanah Melayu, yang mana pada 3 Julai 1905 bermulanya sesi pengajian yang pertama dan dirasmikan pembukaannya oleh Anderson pada 18 September 1905, iaitu 11 hari sebelum Ordinan 1905 diluluskan. Perkembangan maktab perubatan dalam penubuhannya yang bermula pada tahun 1905 sehingga tahun 1940, terdapat 3 ordinan baru yang telah diluluskan oleh Majlis Perubatan Negeri-Negeri Selat yang berkaitan dengan maktab ini. Perkembangan maktab dapat dilihat melalui 3 ordinan yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat. Melalui ordinan pertama, iaitu diluluskan pada tahun 1912, satu penambahan telah dilakukan terhadap Seksyen 14 Ordinans 1905, yang mana pindaan baru telah termaktub dalam Ordinan 9 ini, iaitu District and Federate Malay State Government Medical School Ordinance 1905, Enactment Ordinance 1912, yang mana ordinan ini telah diluluskan pada 17 Oktober 1912. Perubahan terhadap ordinan ini telah membawa perubahan besar kepada perkembangan maktab ini. Melalui ordinan ini, kursi fisiologi, iaitu kursi profesor yang pertama telah diperkenalkan di Tanah Melayu. Kursi profesor ini telah disandang oleh Dr. J.R.G. Campbell, yang mana kursi ini diwujudkan hasil daripada sumbangan sebanyak 124,800 oleh Jawatankuasa Memorial Raja Edward VII, iaitu semasa beliau tiba di Singapura pada 16 Jun 1913 untuk memulakan tugasnya. Seterusnya, ordinan kedua pula, iaitu ordinan nombor 12 1913 telah diperkenalkan. Ordinan kedua ini telah diluluskan pada 18 November 1913 dengan nama penuhnya The King Edward Medical School Ordinance 1913. Tertubuhnya ordinan kedua ini adalah untuk menghargai sumbangan yang diberikan oleh oleh Yayasan Memorial Raja Edward. Untuk itu, nama asal maktab perubatan ini telah ditukarkan, iaitu daripada Sekolah Perubatan Kerajaan Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu kepada Sekolah Perubatan Raja Edward VII pada tahun 1913. Penubuhan maktab ini
juga adalah sebagai tanda bahawa maktab ini ditubuhkan semasa di bawah pemerintahan Raja Edward. Seterusnya pada 1921, ordinan ketiga telah diperkenalkan, iaitu ordinan nombor 39 pada tahun 1921 atau dengan nama penuhnya ordinan The King College of Medical Ordinance 1921. Dalam ordinan ketiga ini berlaku sekali lagi perubahan terhadap nama sekolah perubatan di Tanah Melayu ini, iaitu telah menukarkan daripada Sekolah Perubatan Raja Edward menjadi Maktab Perubatan Raja Edward. Hal ini kerana penggunaan perkataan sekolah tidak lagi relevan pada masa itu kerana status akademik bagi sesebuah institusi yang memberikan latihan profesional berdasarkan piawaian sesebuah universiti. Melalui ordinans ini juga pentadbiran maktab telah dirombak dan digantikan dengan pentadbiran baru, iaitu dengan memperkenalkan sebuah senat yang mana dipengerusikan oleh pengetua maktab serta dianggotai oleh para profesor, pensyarah yang tertakluk kepada pengawalan Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat. Bagi bidang kuasa senat pula, bidang kuasanya meliputi perkara yang berkaitan dengan kelayakan pelajar, kursus pengajian, peperiksaan, beasiswa dan juga berkaitan dengan disiplin pelajar. Dalam berlaku perkembangan Maktab Perubatan Raja Edward ini dari tahun 1905 sehingga tahun 1940, pelbagai cabaran telah dilalui dan serta banyak kejayaan telah diperolehi dalam tempoh masa tersebut. Pencapaian dalam perkembangan maktab. Perkembangan maktab juga dapat dilihat melalui tumpuan khusus yang diberikan oleh British dan juga pentadbiran maktab kepada aspek pembelajaran dan pengajaran di maktab tersebut. Ia boleh dilihat dalam satu bentuk piawaian khusus yang mana telah ditetapkan bagi syarat kelayakan untuk masuk ke maktab ini. Piawaian ini dilakukan adalah bertujuan sebagai penanda aras terhadap tahap pendidikan yang akan diterima oleh pelajar untuk masuk ke maktab tersebut. Antara syarat-syarat yang diluluskan pada 1904 ialah menetapkan kanak-kanak lelaki yang lulus darjah 7 dari sekolah aliran Inggeris di negeri-negeri Selat dan di negeri-negeri Melayu bersekutu. Ia juga wajib mempunyai Cambridge Local Junior. Seterusnya, perlu lulus peperiksaan persediaan dalam subjek karangan bahasa Inggeris, geografi, matematik dan mengikuti latihan selama 5 tahun serta dimestikan mengambil peperiksaan kelayakan sebelum dianugerahkan diploma. Kursus pengajian. Seterusnya, kursus pengajian ini telah diperincikan yang mana pada tahun 1912 kelayakan masuk telah ditingkatkan kepada senior Cambridge Certificate, yang mana pada tahun 1913 pelajar perlu lulus peperiksaan matrikulasi sebelum mendaftar dan mengikuti kursus pengajian selama 6 tahun, berbanding pada tahun sebelum ini hanya 5 tahun sahaja.
Pada tahun pertama pengajian, mereka telah ditetapkan untuk mengikuti pembelajaran subjek biologi, fizik dan juga kimia. Bagi kumpulan pertama pelajar yang diterima masuk untuk memulakan pengajian pada 3 Julai 1905 ialah hanya seramai 23 orang sahaja, iaitu seramai 16 orang peserta telah mengikuti kursus 5 tahun dan selebihnya iaitu 7 orang telah mendaftar untuk program 2 tahun. Kursus 5 tahun ini merupakan kursus sepenuh masa yang mana menawarkan pengajian berkaitan perubatan, pembedahan dan pembidanan. Manakala bagi program 2 tahun pula ialah kursus sebagai pembantu hospital. Hasil daripada 16 orang peserta yang mengikuti pengajian sepenuh masa selama 5 tahun itu, hanya 7 orang peserta sahaja telah lulus peperiksaan akhir dan telah dianugerahkan LMS. Selain itu, maktab perubatan ini juga mampu menyediakan prasarana dan tenaga pelajar dan tenaga pengajar dalam bidang fizik, kimia, biologi, biokimia, teknologi, perubatan, surgery, pergigian dan sebagainya. Seterusnya, dapat dilihat maktab perubatan Tanah Melayu ini semakin berkembang kerana pada awalnya ia hanya wujud dari sebuah pusat rawatan sakit jiwa wanita dan kemudiannya telah diubah suai kepada bilik-bilik pensyarah, bilik pembedahan dan makmal. Kemudian bilik-bilik ini juga telah dilengkapi dengan kemudahan asrama kediaman pelajar, perpustakaan dan juga muzium. Kesimpulannya jelas menunjukkan bahawa penubuhan maktab perubatan ini telah membawa perubahan yang besar terhadap sektor pendidikan perubatan di Tanah Melayu. Penubuhan maktab ini bukan sahaja melatih kaki tangan perubatan bawahan tetapi juga berjaya dalam aspek pengajaran penyelidikan, latihan pakar dan juga pengajian pasca siswaza. Nombor 15, 1905, maktab ini diakui sebagai sebuah maktab perubatan yang melahirkan tenaga perubatan yang mahir dan yang diiktiraf oleh General Medical Council Great Britain pada tahun 1916 dan kedudukan maktab ini juga telah diakui setanding dengan maktab perubatan di Britain. Maka boleh kita simpulkan bahawa kenyataan tentang pendidikan tinggi di Malaysia yang wujud pada hari ini adalah hasil yang dimulakan dalam bidang perubatan, iaitu bermula daripada maktab perubatan Raja Edward. Dengan itu, maka berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Raini dan juga rakan-rakan, dan saya ucapkan selamat hari raya semua.